بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat datang ke rumah Allah. Pada malam ini kita akan meneruskan pengajian tafsir kita. Kita nak teruskan perbincangan kita dalam siri ceramah-ceramah yang lalu berkaitan dengan rajulun mu'min min ali Fir'aun, ya. Kisah seorang lelaki yang beriman kepada Allah, tetapi dia telah menyorokkan keimanannya, ya, di hadapan Fir'aun, dan akhir sekali dia membongkar keimanan dia juga di hadapan Fir'aun, ya. Kita telah pun bersama menceritakan kisah ini dalam siri yang lalu. Pada siri ini kita akan bersama pada ayat yang ke-28, ya, pada ayat yang ke-28 dari surah Ghafir. Jadi sama-sama kita ketahui iaitu bahawa Fir'aun setelah dia tidak ada jalan lagi hendak menggagalkan dakwah Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Sebab dia nak berhujah, dia tak ada hujah nak lawan. Ya, dia dah gunakan ahli sihir dia yang terbaik. Ahli sihir dia yang terbaik pun kalah dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Jadi apa jalan untuk menyekat dakwah dia? Bunuh ajalah. Maka ini akan menyebabkan kepentingan peribadi dia terjejas. Sebab Fir'aun ni, dia mendapat keuntungan daripada kepercayaan orang kepada dia. Orang percaya dia Tuhan. Jadi bila orang kata dia Tuhan, besarlah dia. Cakap dia tidak dibantah, itu. Orang apa-apa jumpa dia, cakap dia saja yang betul, ya? Jadi itu yang Fir'aun suka lah, ya? Jadi manusia ni memang gitu. Bila cakap dia orang semua angguk, dia rasa dia besar. Sekali suka, dua kali suka, lama-lama dia jadi mesti. Itu yang Fir'aun. Kalau Nabi Musa terus berdakwah, alamat masa depan nak jadi Tuhan ni habis, ya. Sebab Nabi Musa kata Fir'aun bukan Tuhan, kan? Fir'aun bukan Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak mengajar Fir'aun, dia beri hidayah kepada isteri Fir'aun sendiri. Jadi bila isteri Fir'aun, orang yang terdekat dengan dia pun masuk Islam, ya, maka itu satu tamparan hebat kepada Fir'aun. Kalau engkau Tuhan, takkanlah orang terrapat dengan engkau tak boleh kontrol. Jadi Fir'aun sudah malu besar. Dia takut kepercayaan orang kepada dia akan hilang, ya. Ditambah pula dengan kekalahan ahli-ahli sihir dia ketika bertarung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ahli sihir dia kalah, takkan ahli sihir Tuhan boleh kalah. Jadi makin lama makin teruk. Sebab dia takkan mampu nak berdepan dengan mukjizat. Mukjizat mana boleh dilawan? Sihir boleh dilawan, ya, sihir boleh lawan. Ramai tok-tok bomo kita, ustaz-ustaz kita boleh lawan sihir, kan? Jadi Fir'aun dia guna sihir, Nabi Musa alaihissalam menggunakan mukjizat tongkat dia. Jadi bila dah tak ada pilihan, satu je pilihan lagi, apa dia? Bunuh. Dengan bunuh Nabi Musa, maka Fir'aun akan dapat meneruskan kerja jahat dia, mengajak orang mengaku dirinya Tuhan. Ya. Maka ini diceritakan dalam surah Ghafir ayat 28. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Maka berkatalah seorang lelaki, rajulun.
Dia tak panggil zakarun. Allah Ta'ala dalam ayat ni dia kata rajulun. Rajulun tu makna lelaki, zakarun pun makna lelaki juga. Ya. Mengapa Allah Ta'ala guna rajulun di sini? Dia tak guna zakarun. Ya. Dia tak kata zakar. Zakar ni kita boleh kata boy lah macam tu. Kalau rajulun ni man, ya. Mengapa Allah Ta'ala guna rajulun? Perkataan zakar artinya lawan kepada unsa, kepada perempuan. Adapun rajulun ini lelaki yang berani. Bukan semua zakarun itu rajulun. Bukan semua lelaki itu berani. Banyak lelaki dengan lipas pun takut. Banyak lelaki dengan katak. Satu pagi dia nak pergi kerja, dia sorong kaki dia masuk dalam boot Johnson dia, tiba-tiba rasa lembik je dalam tu. Buka-buka tengok katak, melompat dia. Itu lelaki tu. Itu bukan rajulun tu, itu zakarun. Itu zakarun. Ya. He's not a man. Sebab tu dalam Quran dia kata waqala rajulun, berkatalah seorang rajulun, seorang lelaki yang benar-benar jantan. Jantan ni. Sebab apa dia jantan? Sebab nanti kita tengok dia berani bercakap benar depan Firaun. Berani cakap benar depan Firaun ni. Ya, hari tu saya duduk makan dekat satu restoran. Tiba-tiba keluar cerita gangster, KL gangster. KL gangster. Tuan-tuan pernah makan dengan gangster? Belum pernah, sebab tuan-tuan orang masjid tak campur dengan gangster. Tapi dalam filem tu kita tengok gangster ni bila dia ceramah pula. Bila dia mesyuarat tu, dia bincang, pistol kat atas meja tu. Dia bincang, tiba-tiba ada ahli dia tak setuju, dia tembak kat situ juga. Itu gangster. Ini Firaun ni bapa datuk kepada segala gangster. Dia akan buat tindakan apa saja. Ketika dia mencadangkan, mengambil keputusan nak bunuh Nabi Musa, datang salah seorang daripada menteri kanan dia. Tapi apa portfolio tak beritahu. Dia punya menteri kanan min ali Firaun, daripada keluarga Firaun. Nampak tu? Ini saya sebut ni ibarah daripada Quran. Wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun, maka bangun seorang lelaki yang jantan daripada keluarga Firaun. Maknanya dia ni rapat dengan Firaun, keluarga Firaun, dan dia beriman kepada Firaun, dan dia adalah salah seorang menteri kanan Firaun. Yaktumu imanahu, selama ini dia menyorokkan iman dia. Selama ni dia menyorokkan iman dia. Sebab Nabi Musa ni dalam dia berdakwah, kalau semua orang terus terang, tak boleh lah, gagal lah dakwah. Dia dalam berdakwah ni, separuh orang dia kena terang-terang, separuh orang dia kena menyamar. Kita nak tangkap ajaran sesat, tak bolehlah semua orang berceramah kat masjid cerita tentang ajaran sesat. Sebagian ustaz berceramah tentang ajaran sesat, sebagian ustaz kena masuk ajaran sesat tu, kena duduk dengan ajaran sesat tu, duduk setahun 2 tahun bagi maklumat dekat kita. Kita dah cukup maklumat, dah tahu semua, baru kita serang dia, baru ada bukti yang kukuh. Jadi dakwah ni mesti ada yang terang, mesti ada yang sorok. Jadi Nabi Musa sebagai ketua pendakwah, dia berdakwah dengan terang, jumpa dengan Firaun, cerita. Tapi menteri kanan dia ni pun beriman dengan Nabi Musa, tetapi dia ditugaskan untuk duduk senyap-senyap dalam kabinet Firaun. Itu dalam kabinet Firaun, tugas dia apa? Dengar saja apa kata Firaun, malam-malam bagi maklumat pada Nabi Musa alaihissalam. Ini tugas dia. Selama ni dia sorokkan keimanan. Yaktumu imanahu, artinya dia menyorokkan keimanannya. Lalu dia bangun tu, apa kata dia? Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Kamu ni semua gila ke? Kamu nak bunuh Musa semata-mata dia berkata Allah itu Tuhan dia? Come on man. Macam itulah. Ya. Kamu nak bunuh Musa. Kita tengok dekat sini, lelaki ini dia tak bercakap dengan Firaun. Firaun ada dekat depan dia. Tapi bila dia bangun tu, dia tak kata wahai Firaun, tetapi dia kata apa? Wahai jemaah menteri semua. Ataqtuluna tu artinya wahai semua jemaah menteri. Kamu nak bunuh Musa
semata-mata Musa berkata Allah itu Tuhan dia. Ini tidak adil. Sebab tempat kita ni ada berbagai-bagai bangsa. Kita ada Bani Israel, agama dia agama Yahudi. Kita ada Kipti, agama dia ini. Kita ada Kristian, macam-macam. Takkan satu kesalahan kalau dia kata Tuhan dia Allah. Jadi lelaki ini dia mengajak para jemaah menteri yang cerdik-cerdik ini supaya berfikir, wajarkah kita menyokong Fir'aun untuk bunuh Nabi Musa? Semata-mata dia tak nak beriman kepada Fir'aun, dia kata Tuhan dia Allah. Wajarkah kita bunuh dia? Gitu. Ya. Tuanlah, wajarkah kita marah orang yang orang India yang sembah berhala tu? Wajarkah kita bunuh dia? Tak wajar. Itu. Dia nak sembah berhala, lantak dia lah. Lakum dinukum waliyadin, kau agama kau, aku agama aku. Dalam Islam kita mengamalkan kebebasan, mengamalkan agama masing-masing. Cuma dia jangan kacau kita, kita jangan kacau dia. Sudah. Kan? Jadi lelaki ni bangun, wahai jemaah menteri sekalian. Kamu gila ke? Kamu nak bunuh Musa? Kesalahan dia bukan dia bunuh orang. Kesalahan dia bukan dia curi duit. Dia hanya kata Allah itu Tuhan dia. Salah ke? Benda itu dalam fikiran dia. Dia akidah ni benda dalam fikiran. Bukan dia tunjuk pada kita. Salah ke? Dia tak ada ambil duit kerajaan pun. Dia tak ada rosak pun telefon pun. Dia tak ada buat apa. Salah ke? Ya. Kemudian setelah dia nak sedarkan jemaah menteri ini, dia memberi satu amaran kepada mereka. Apa dia? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sesungguhnya Musa alaihissalam telah membawa petunjuk-petunjuk daripada Tuhan kamu. Nampak tu? Tuan-tuan tengok, beraninya lelaki ni. Fir'aun ada dekat depan tu mengaku diri dia Tuhan. Tetapi lelaki ini kata apa? Sesungguhnya Musa telah membawa keterangan-keterangan yang jelas daripada Tuhan kamu. Tuhan kamu tu siapa? Allah. Dengan berani dia menolak ketuhanan Fir'aun dan mengisbatkan Allah sebagai Tuhan. Musa alaihissalam telah bawa keterangan yang nyata kepada kita. Tuan-tuan semua tengok bagaimana tongkat dia berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular ahli sihir kita. Ini bukan sembarang orang ni. Ahli sihir yang kita hantar tu ahli sihir yang paling hebat sekali, kalah dengan mukjizat dia. Ini bukan sembarang orang. Gitu. Dia nak mengajak ya para jemaah menteri yang dah buta ni. Dia kadang-kadang menteri-menteri Firaun ni dia buta, dia bukan bodoh. Ada yang ada PhD, ada itu. Cuba dia mengaji universiti belaka, tapi disebabkan duit dia jadi bodoh, dia jadi buta semua. Bukan bodoh, buta. Itu. Jadi lelaki ni cuba nak mencelikkan hati menteri-menteri ini yang selama ini tunduk kepada Firaun. Ya. Musa telah tunjukkan kepada kita dalil bahawa dia itu nabi. Mana dalil? Tengok, kalah ular-ular ahli-ahli sihir kita. Apa lagi kamu nak dalil? Kan? Baik. Kemudian lelaki ini bila dia tengok suasana sudah tegang, maka dia cuba membuat satu perbandingan. Tengok ya. Wa iyyaku kadhiban fa alaihi kadhibuh wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kata dia, wahai tuan-tuan sekalian, kalaulah Musa ini berbohong, dia tidak akan merosakkan kita apa-apa. Dia akan tanggung pembohongan. Lama-lama orang tahu juga pembohongan dia. Kata, berbohong ni kita tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Lama-lama orang tahu juga pembohongan dia. Kalau Musa ini pembohong, kita akan tahu juga akhir sekali pembohongan dia. Dan dia tidak merosakkan kita. Dia hanya mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan dia. Kalau kita tak nak beriman, sudah, dia tak paksa. Apa salah kita kena marah dekat dia? Dia tak paksa. Memang dalam Islam ni tidak ada paksaan dalam agama. Musa alaihissalam hanya mengajak kita beriman kepada Tuhan dia, yakni Allah. Kan? Kemudian kalau dia berbohong, kita tak ada apa-apa rugi pun. Bahkan pembohongan dia akan nampak satu hari nanti. Tetapi wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi kalau Musa ini bercakap benar,
Awas. Musa alaihissalam telah beritahu kita bahawa di sana ada kehidupan yang kedua selepas kita mati, iaitu alam akhirat. Macam mana kalau apa yang Musa itu cakap benar, tiba-tiba kita dustakan dia. Bila kita dah sampai dekat akhirat, kita tak boleh kembali semula ke dunia. Macam mana? Tuan-tuan nampak tak? Dia punya bagaimana dia nak mempengaruhi pemikiran menteri-menteri yang buta tadi. Kalau Musa ini berbohong, di atas dunia lagi kita akan tahu dia berbohong. Tapi macam mana kalau Musa ini bercakap benar? Dia beritahu kita di sana ada kehidupan namanya alam akhirat. Kalau kita tak beriman dengan dia, kita mati, di akhirat kita akan diazab. Bila sampai dekat akhirat, tengok api neraka. Ketika itu kita tak boleh kembali semula ke dunia. Apa kita nak buat? Nampak? Jadi dia cuba nak bermain, nak buka fikiran ahli-ahli menteri yang buta ini. Di sini tuan-tuan, lelaki ini walaupun dia beriman kepada Nabi Musa, tetapi dia juga berkata, macam mana kalau Musa itu berbohong? Tetapi di akhir ayat ini, ayat 28, dia membuat penggulungan. Apa dia? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Tetapi sesungguhnya Allah tidak akan memimpin orang yang pendusta. Maknanya, tadi dia kata kalau Musa itu pendusta, maka pendustaan dia akan nampak juga. Tapi kalau dia bercakap benar tentang hari akhirat, bermakna kita akan rugi. Kan di akhir sekali dia kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan memimpin orang-orang yang berdusta. Di sini menunjukkan bahawa dia berani berkata depan Fir'aun bahawa Musa ini orang yang benar. Sebab apa? Kalau dia berdusta, takkan Allah Ta'ala menangkan tongkat dia telan semua ula-ula ahli-ahli sihir. Jadi ini keberanian lelaki ini bercakap depan Fir'aun, sedangkan Fir'aun itu mengaku diri dia Tuhan. Ya, tuan yang dikasih sekalian, maka pada kejadian ini Fir'aun melihat dengan penuh cemas. Ya, Fir'aun melihat perkara ini dengan penuh cemas. Dia tengok, sudah sekarang ini dia lelaki ini bercakap tentang hari akhirat. Bila bercakap tentang hari akhirat, orang cepat terpengaruh. Fir'aun dia faham benda ni. Ya, macam mana kalau kita sampai di hari akhirat, tiba-tiba kita nampak api neraka yang Musa cakap, benda tu betul, kita nak kembali semula ke dunia, tak boleh kembali dah. Macam mana? Ya, dia bawa orang ke hari akhirat. Memang bila kita berdakwah ni tuan-tuan, nak sedarkan orang, bawa dia ke negeri akhirat, dia akan cepat sedar. Ya, orang-orang yang ambil rasuah, kan, orang-orang yang berzina, orang-orang ni kita panggil dia, kita cerita tentang hari akhirat, cepat dia akan datang kesedarannya. Ya, cepat dia akan datang kesedarannya. Dia ada suami-suami yang datang jumpa kita, mengadu tentang kejantanan isteri-isteri mereka. Isteri sudah jadi jantan, tak takut dengan suami. Habis macam mana ni ustaz? Sabar je. Sabar je. Itu. Kamu nak kahwin baru pun musim Covid ni tak boleh kahwin, sabar je. Habis pun macam mana? Sabar, ni besar pahala dia. Kamu tahu tak, di akhirat nanti ada dua manusia yang mana mereka itu daripada kubur terus masuk syurga. Dia lalu padang mahsyar tu, dia lalu je, tengok je gitu. Orang dekat padang mahsyar ni ketakutan ni nak diadili oleh Allah. Tiba-tiba ada dua orang manusia ni, ya, dia lalu je kat padang mahsyar. Siapa dia ustaz? Yang pertama, seorang yang takut berbuat maksiat walaupun dia duduk seorang diri. Kenapa? Kerana dia malu kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, orang yang bersabar menghadapi segala ujian atas dunia ni. Sabar dia. Isteri engkau ni ujian Allah tu kepada engkau. Sabar. Besok akhirat, besok engkau tak singgah padang mahsyar tu, engkau pandang gitu je, engkau terus masuk syurga. Tak nak? Naklah ustaz. Dah. Balik pergi tahan dia telinga tu. Sejak hari tu dia jadi kuat. Itu isteri dia cakap apa pun, dia senyum aja. Apa kena suami aku ni? Itu. Kalau hari tu merah muka, kalau hari tu rasa nak naik tangan ni, dia senyum aja.
rupanya dia teringat kepada ganjaran. Sebab dia takut. Siapa tak takut duduk padang mahsyar? Betul tak? Padang mahsyar ni tempat kita akan diadili. Tak ada benda yang tersorok kat padang mahsyar. Semua Allah Ta'ala akan londehkan. Tiba-tiba orang ini dekat padang mahsyar tu dia lalu je. Siapa tak nak macam tu? Sebab itu sabar. Bersabar, ya, insya-Allah kita akan dapat ganjaran itu. Termasuk juga sabar dengan ceramah itu. Jangan nak balik itu. Sabar itu. Ya, insya-Allah kita dapat. Baik. Baik, lelaki ini seorang pendakwah yang hebat. Tadi dia cerita tentang hari akhirat. Sekarang ni dia bawa para jemaah menteri ini untuk fikir tentang urusan atas dunia. Tengok ya. Ya kaum, lakumul mulkul yaum zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Nampak? Dia kata, ya kaum, wahai kaumku. Di sini kita dapat melihat lelaki ini seorang pendakwah yang cukup beradab. Dia panggil jemaah menteri itu wahai kaumku. Ini panggilan yang sangat lembut. Ya kaum, wahai kaumku, lakumul mulk al-yaum. Hari ini kamu semua ada kuasa. Lakumul mulk ini hari ini kamu semua ada kuasa. Zahirina fil ard. Dengan kuasa kamu tu kamu dapat memerintah di atas muka bumi ini. Baik. Sekarang ni di tangan kamu ada kuasa. Kamu raja, kamu menteri, kamu ada kuasa. Dengan kuasa itu kamu boleh memerintah atas muka bumi ini. Baiklah. Faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Siapakah yang boleh tolong kita kalau Allah Subhanahu wa taala datangkan bala kepada kita dalam keadaan kita mendustakan Musa alaihissalam? Maksudnya dia ajak menteri-menteri ini berfikir. Sekarang ni kita nak bunuh Musa. Baik, kita bunuh dia. Musa ini, dia ni seorang nabi. Allah Ta'ala sayang kepada nabi-nabi dia. Kalau kita bunuh seorang nabi, tiba-tiba lepas tu Allah Ta'ala datangkan bala bencana kepada kita. Segala kuasa yang ada pada kita ni, mampukah kita nak menolak azab Allah? Dia ajak mereka berfikir. Macam kita hari ni lah, Covid yang datang ni. Itu, boleh kita lawan Covid dengan duit kita. Orang yang ada duit berjuta tu taburlah duit. Itu, tak boleh. Kan? Orang yang ada kuasa, lawanlah, tak boleh. Nampak tak? Kalau dengan kuasa kita boleh lawan Covid. Ni saya Covid-19 dekat Amerika dah lama dah berhenti. Itu, tapi dekat sana makin kuat. Tak ada kuasa. Bila bala Allah datang, tak boleh buat apa. Kuasa kamu tak boleh lawan dia. Duit kamu tak boleh lawan dia. Sekarang ni kamu fikir. Kalau kamu beriman kepada Allah dengan kuasa yang ada pada kamu, kamu akan duduk aman atas dunia ni. Dapat kuasa, beriman pada Allah, selamat. Tapi kalau dengan kuasa kamu bunuh Musa, Allah Ta'ala akan datangkan bala. Nescaya kamu semua akan hancur. Sebab dengan kuasa kamu tak boleh lawan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia ajak menteri-menteri yang buta ni supaya berfikir balik. Fikir balik. Sebab duit pangkat ni yang Firaun bagi telah membutakan hati mereka. Sampai mereka sokong. Padahal dia nampak tu kezaliman Firaun. Tetapi oleh kerana sayangkan kereta, betul tak? Bila sampai pejabat, orang buka pintu kereta, sayang tu nak tinggal tu. Betul tak? Bila sampai pejabat, orang buka pintu kereta, ya, ush. Bukan semua orang boleh berani tinggal ke benda tu. Itu. Siapa nak makan nak nasi lemak dalam bungkusan? Itu kita nak dihidangkan, kan? Jadi para jemaah menteri Firaun ni sudah buta mata hati dia. Nabi Musa alaihissalam cuba nak buka balik, nak celikkan balik fikiran mereka dengan memikirkan kuasa yang ada pada kita ni. Kalau kita beriman pada Musa, kita akan selamat. Kita boleh memerintah dengan baik. Tapi kalau kita bunuh dia, azab Allah akan datang. Dengan azab itu kita tak boleh tolak walaupun kita berkuasa. Firaun ada kat depan tu. Firaun tengok, sudah. Nampaknya jemaah menteri aku ni dah termakan dengan pujuk rayu Musa alaihissalam. Sebab Nabi Musa ni dia bercakap dengan fikiran. Ya, dia bercakap dengan fikiran mereka. Mereka tentu akan berfikir, ya tak ya juga. Nampak tu? Itulah dia dakwah. Dakwah ni artinya apa?
Kita bercakap dengan fikiran manusia. Kita tidak boleh paksa manusia. Ya, yang kita nak tukarnya ialah fikiran dia. Bukan kita nak tukar badan dia. Ya, Armugum tu yang tak nak beriman kepada Allah. Kita cakap dengan fikiran dia. Ya, bukan kita cakap dengan tubuh badan dia. Kalau dia masuk Islam pun dia tetap hitam dia tu juga. Jadi kita bercakap dengan fikiran dia, bukan dengan tubuh badan dia. Ya, sebab tu Nabi SAW bila datang seorang lelaki nak berzina, ya Rasulullah, ya, aku nak berzina ya Rasulullah, semayang aku boleh buat, puasa boleh buat, arak boleh tinggal, tapi zina tak boleh tinggal ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Nabi panggil dia, mari sini. Nak berzina? Baik, nak tanya kau satu soalan. Kau suka tak orang berzina dengan mak kau? Tak boleh. Mak saya. Kau suka tak orang berzina dengan kakak kau? Tak boleh lah. Lepas orang tu berzina dengan kakak kau, dia tinggalkan kakak kau. Kakak kau mengandung, dia lari. Kau suka tak? Tak suka ya Rasulullah. Begitulah orang lain juga. Kau berzina dengan perempuan lain, perempuan tu pun ada anak juga, ada adik lelaki juga, macam kau juga. Rasulullah bercakap dengan fikiran dia. Jadi dia terfikir, ya tak ya juga ya Rasulullah. Selama ni aku fikir seronok aja, aku tak fikir penderitaan orang selepas aku berzina. Tu Rasulullah panggil dia, Rasulullah pun tepuk dada dia. Tepuk, terus dia tinggalkan zina. Dakwah artinya bercakap dengan fikiran manusia. Tak payah paksa-paksa orang. Ya. Segalanya ini menyebabkan Fir'aun yang berada dekat depan tu, ya, merasa takut dan bimbang. Baik. Seterusnya lelaki ini terus bercakap dengan jemaah menteri dia. Tengok ayat yang ke-30. Ayat 30 dan 31 suratul Ghafir. Ya. Yang ada Quran tu bukalah. Yang dah hafiz tak payah buka, ya. Apa kata Allah Taala? Wa qala alladhina amana ya qaum inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Sekarang ini lelaki ini cuba menarik fikiran para menteri ini dengan memikirkan satu sejarah. Dia sejarah ni penting tuan-tuan dalam kita berdakwah. Ya, jadi lelaki ni dia bawa, tuan-tuan, mari kita ingat satu sejarah. Sejarah apa? Yaumul Ahzab. Hari Ahzab. Apa makna hari Ahzab ini? Hari Ahzab ini ialah hari di mana orang-orang yang jahat-jahat bersatu nak menentang seorang Nabi. Apa jadi kepada mereka? Itu Yaumul Ahzab. Ahzab tu artinya, dia kalau Hizbun satu kumpulan, kalau Ahzab kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan orang-orang jahat bersatu nak menentang Nabi. Mari kita tengok apa sejarah dia. Cuba tengok ni. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud. Tuan-tuan semua ingatkan bagaimana Allah Ta'ala hancurkan kaum yang menentang Nabi Nuh, yang menentang Nabi Nuh, yang menentang Nabi Nabi Syuaib, itu, yang menentang Nabi Yunus. Habis semua dihancurkan oleh Allah. Ya, bagaimana yang menentang Nabi Nuh bersatu semuanya, orang kaya, orang berpangkat, orang berpengaruh, semuanya bersatu nak lawan Nabi Nuh. Apa jadi pada Nabi Nuh? Dia ajak mereka ni berfikir. Itu Yaumul Ahzab. Adakah mereka berjaya? Dah. Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan banjir yang sangat besar. Apakah tuan-tuan nak perkara ini berlaku kepada kita di Mesir ini? Gitu. Dia mengajak mereka mengenangkan tentang sejarah. Sebab itu Nabi SAW dia sangat mementingkan sejarah dalam dakwahnya. Sejarah itu sangat penting. Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi kita dalam dia berdakwah ni, dia buat baik dengan kabilah-kabilah yang ada sejarah dengan datuk nenek dia. Nampak tak? Ya. Contohlah, saya ambil satu contoh. Nabi SAW masa dia nak buat umrah, dia duduk di Madinah. Dia nak buat umrah kali pertama di Mekah. Sedangkan di Mekah pada waktu itu yang memimpin Mekah ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat Nabi, dia nak cincang dengan Nabi. Itu. Jadi Nabi nak pergi buat umrah. Apa dia buat? Dalam perjalanan ke Madinah tu dia singgah dekat satu tempat. Ya. Berjumpa dengan satu kabilah. Kabilah ni bukan orang Islam. Kabilah ni kabilah yang masih musyrik, yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi
Mengikut sejarahnya, Abdul Muttalib pernah menolong kabilah tersebut, dan kabilah itu ada hubungan yang baik dengan Abdul Muttalib. Nabi tahu sejarah ini. Dia pergi kampung kabilah tu, beritahu saya ini cucu Abdul Muttalib. Ketua kabilah tengok, ya ini Muhammad yang ini Muhammad yang ayah kau nama Abdullah. Ya, Abdullah yang nyaris-nyaris nak disembelih semata-mata datuk engkau nak cari pergi Zamzam. Ya. Sejarah itu dibongkar kembali, sehingga ketua kabilah kata, apa hajat kamu? Hajat saya nak dibuat umrah. Abu Sufyan tunggu saya dekat Mekah, dia mesti nak bunuh saya. Apa keperluan kau? Boleh tak tuan hantar seorang mata-mata gelap untuk tengok apa Abu Sufyan sedang buat? Ketua kabilah pun terus hantar, ya, dia punya mata-mata gelap yang paling cekap sekali. Engkau pergi ke Mekah, pergi duduk kat kedai kopi, pergi sana sini, tengok, cari maklumat, adakah kedatangan Muhammad ini Abu Sufyan dah tahu ke belum? Kalau dia dah tahu, apa dia buat sekarang ni? Lelaki tadi pergi, duduk sehari dua hari, dia patah balik dan memberi maklumat yang terperinci. Lelaki ini bukan Islam. Ini sejarah sangat penting dalam dakwah.
Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wassalatu qaim. Muhammadan rasulullah wa lagi saya sikit aja masa lagi, nak habiskan sikit lagi. Selepas dia menyedarkan mereka tentang sejarah bagaimana kaum Nabi Nuh hancur disebabkan cuba nak membunuh Nabi Nuh, maka dia memberikan sebab mengapa dia nak mereka kembali kepada jalan yang benar. Sebab wa ya qaum inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, aku sebut benda-benda ni kerana aku takut nanti bila sampai di hari akhirat kamu akan berjumpa dengan yaumut tanad, hari tanad. Apa makna hari tanad ini? Dalam Quran ada sebut. Makna hari tanad, hari kamu akan salah menyalahkan antara satu sama lain. Hari tanad ini, bila kamu masuk dalam api neraka nanti, sebab kamu tak beriman dengan Nabi Musa, kamu akan dakwa Fir'aun. Ni Fir'aun lah yang mengajak kami untuk menolak Musa AS. Kamu tahu tak Fir'aun akan jawab apa? Aku tak ajak pun, aku kempen sikit-sikit, kamu yang nak ikut. Pada hari tersebut, kamu akan salah menyalahkan antara satu sama lain. Ya. Jadi yaumut tanad ini kamu akan jumpa di akhirat nanti. Sebab itu aku ajak kamu kembali kepada jalan yang sebenar. Tinggalkan Fir'aun, jangan beriman kepada dia. Beriman kepada Allah dan Nabi Musa AS. Sebab yaumut tanad ini, kalau kamu berjumpa dengan dia, maka ketika itu tidak ada siapa yang dapat menolong kamu. Jadi dia bawa mereka pergi ke alam akhirat. Ya. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, hujah lelaki ini, apa kata dia? Ya kaum, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah ya darul qarar. Wahai jemaah menteri sekalian, saya tahu tuan-tuan semua sayangkan pangkat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tidak mau beriman pada Musa AS. Tapi ingat, sesungguhnya innama hadhil hayatid dunya mata'un. Sesungguhnya kehidupan atas dunia ni adalah kesedapan semata-mata. Sedap aja. Ya, berapa banyak benda atas dunia ni sedap, tetapi berakhirnya dengan apa? Tuan-tuan makan benda-benda manis, sedap tak? Sedap. Berakhir dengan apa? Kencing manis. Itu. Yang kaki sup tu. Oh, sup tu, makan sup sedapnya, berakhir dengan apa? Tersumbat jantung. Itu. Ini maksud yaum mata. Kehidupan atas dunia ni, kata dia mataun, semata-mata kesedapan. Memang atas dunia ni banyak benda yang sedap, tetapi setiap yang sedap berakhir dengan apa? Ya, itu yang kamu nak kejar. Dia sedarkan mereka. Saya tahu tuan-tuan sayangkan pangkat tuan-tuan, tuan-tuan sayangkan banglo tuan-tuan. Kalau beriman dengan Nabi Musa, Fir'aun akan bunuh tuan-tuan, buang tuan-tuan daripada jawatan ini. Tetapi tahu tak, pangkat, harta, rumah besar, ini hanya mata, ini hanya kesedapan sementara. Dia akan berakhir dengan kesusahan. Wa innal akhirah ya darul qarar. Tetapi ingat, negeri akhirat itu negeri yang kekal abadi. Macam mana pun tuan-tuan akan kembali ke akhirat, dan akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Tuan-tuan buatlah pilihan. Ini pilihan yang dia suruh menteri-menteri ini buat. Kalau tuan-tuan pilih dunia, memang tuan-tuan akan dapat kesedapan, tetapi kesedapan itu akan berakhir dengan kesakitan. Tidak ada kesedapan atas dunia melainkan berakhir dengan kesakitan. Dan ingat, tuan-tuan semua akan kembali ke akhirat. Di akhirat nanti dia negeri yang kekal abadi. Tuan-tuan tak boleh kembali semula ke dunia ni. Sekarang sila buat pilihan. Ketika itu tuan-tuan, Fir'aun dah kelang kabut dah. Dia dah tengok jemaah menteri dia semua dah nak berubah dah. Ketika itulah Fir'aun bangun tuan-tuan. Apa kata dia? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku akan buat apa yang aku nak buat. Dia mula memberikan ancaman. Kamu berimanlah kepada Musa, aku akan buat apa yang aku nak buat. Maknanya dia mengancam. Maknanya kalau kamu beriman dengan Musa AS, hukuman yang aku nak beri, hukuman yang kamu tak terfikir. Mungkin aku bakar kamu, mungkin aku akan sembelih kamu, mungkin aku akan macam-macam. Dia takutkan mereka. Dan sesungguhnya wa ma ahdikum ila sabila rasyad. Aku ni, kata Fir'aun, nak mengajak kamu beriman kepada aku ni kerana aku tengok inilah jalan yang terbaik. Dia mendakwa bahawa dia bawa jalan yang baik. Kalau kamu beriman dengan Musa,
aku akan buat apa yang aku nak buat. Kamu tak payah tanya apa hukumannya. Macam mana kalau kita duduk di tempat ini, tuan-tuan? Fir'aun memberi ancaman. Kamu beriman kepada Musa, aku akan hentam kamu. Hukuman dia kamu tak usah fikir. Aku akan buat apa aku nak buat. Ketika itu, tuan-tuan, kalau iman tidak ada di dada, habis. Ya tu, habis. Ya. Ini hukum mati ni. Ya. Dan kata Fir'aun, sebab apa kamu nak beriman dengan Musa? Apa yang aku ajak kamu ni benda baik. Kamu beriman dengan aku, baik untuk keluarga kamu. Kalau kamu kata aku Tuhan, isteri kamu tiap-tiap bulan kamu boleh bawa pergi Habib Jewels, boleh beli emas setiap bulan. Kalau kamu kata aku Tuhan, rumah kamu boleh sambung tiap-tiap tahun, berapa banyak kamu nak sambung, aku bagi duit bagi kamu. Ini untuk kebaikan kamu. Tapi kalau kamu beriman kepada Musa, hukuman yang kamu kena terima, kamu tak usah tanya aku akan buat apa aku nak buat. Ya, tuan-tuan, ketika itu lelaki ini melihat menteri-menteri ini dah jadi sebersalah. Apa yang pendakwah ni sebut memang betul. Tapi kalau ikut pendakwah ni, apa jadi kepada keluarga kami? Ini sekarang ni berlaku pertarungan dalam diri mereka. Nak beriman ataupun nak kufur. Ya, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Maka ketika itulah Fir'aun bangun. Dia bangun daripada tempat duduk dia. Dan dia buat satu helah. Apa helah dia? Maka Fir'aun, helah dia tersebut ialah dia mengajak mereka, dia panggil Haman. Wahai Haman, bangun. Sekarang ini aku minta kamu tolong buat untuk aku satu bangunan yang tinggi daripada tanah. Pada zaman itu bangunan yang diperbuat daripada tanah ni, tuan-tuan, bangunan yang sangat kukuh, ya. Bangunan yang sangat kukuh. Jadi sebab apa? Sebab aku nak naik atas langit, aku nak cari lorong atas langit yang boleh menyebabkan aku jumpa dengan Tuhan Musa. Ya. Dia nak suruh Haman ni, yang ni disebut dalam surah Al-Ghafir ayat 36. Apa kata dia? Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, tolong bina satu bangunan yang tinggi. Aku nak naik atas langit, nak cari lorong kat langit tu untuk aku berjumpa dengan Tuhan Musa. Ada ke tidak Tuhan Musa ni? Dia duk cerita kita Allah ni tak ada tak tidak? Nampak tuan-tuan? Ya. Agaknya Haman ni boleh bina ke bangunan setinggi langit? Ya, nak cari lorong ke atas tu tak boleh bina. Mana boleh bina? Teknologi sekarang pun tak boleh buat. Betul tak? Ya. Tapi Fir'aun dia punya temberang dia tu. Kau tolong buat aku satu bangunan yang tinggi mencecah langit, aku nak cari lorong, dekat lorong tu aku nak cari Tuhan Muhammad, Tuhan Musa ni ada ke tidak? Baik, para ulama kata sebab apa Fir'aun suruh buat bangunan tinggi ni? Bukan dia nak naik atas langit pun, dia tahu dia takkan dapat naik atas langit. Tetapi dia nak mengalihkan pandangan orang ramai terhadap hujah-hujah lelaki tadi. Sebab hujah lelaki tadi sudah pendapat mempengaruhi jemaah menteri dia untuk beriman pada Nabi Musa. Dengan disuruh buat bangunan, maka sudah tentu yang menteri yang terlibat dengan pembinaan akan sibuk. Menteri yang terlibat dengan kewangan akan sibuk mengira duit, cukup tak cukup bajet. Menteri yang semua akan terlibat, maka ini akan menyibukkan mereka. Bila mereka sibuk dengan dunia, mereka akan terlupa dengan hujah-hujah lelaki tadi. Sebenarnya itu aja. Ya. Dan kalau dia dapat naik atas langit pun, komen ulama yang kedua, mengapa dia nak naik atas langit? Sebab dia tahu bila dia naik atas langit, dia takkan nampak Allah. Jadi senang bila aku turun ke dunia, aku akan beritahu, saya dah naik atas langit dah. Itu. Tak ada pun Tuhan dia, bohongnya Musa tu. Jangan percaya kat dia tu. Sebab tu dia nak naik atas langit. Nampak tu? Ini temberang Fir'aun. Ya. Orang jahat macam Fir'aun ni, tuan-tuan, dia punya temberang tu banyak. Itu. Kalau orang di bawah ni tak buka fikiran, termakanlah temberang dia. Ya, macam-macam temberang orang nak lepaskan diri. Dia suruh buat bangunan, sebab dia tahu bila buat bangunan semua akan sibuk, maka terlupa. Sebab manusia ni paling kuat dia boleh ingat hujah pun dalam masa 48 jam. Percayalah, yang saya cakap malam ni, kalau tuan-tuan tak tulis dekat buku, dalam masa 48 jam dia akan hilang. Bulan depan saya datang kan, saya tanya, Ji, saya datang lagi tu saya cerita apa Ji? Tak tahu Ustaz.
Sebab apa? Sebab maklumat kita ni dalam sekitar 48 jam je dia kuat. Lepas tu dia hilang. Itu sebab tu setiap kuliah kena dicatat. Itu catat. Baru kata mengaji. Kalau tidak duduk ambil pahala je lah. Itu dia datang kuliah ni kalau dengar gitu boleh pahala. Ni pahala berjalan lah ni dengar kuliah itu. Tapi tak boleh jadi ilmu lah. Sebab apa? Sebab tak bercatat. Kan? Sebab tu kata ulama, ilmu itu lebih liar daripada haiwan yang liar. Haiwan yang liar bila kita dapat tangkap, ikat dengan tali. Ilmu ini dia liar lagi. Maka bila dapat, ikat dengan pensil dan kertas. Tapi tak apa. Malam ni oleh kerana musim Covid, kita maafkan. Itu ya. Tapi nak ceritanya, temberang Firaun ni. Lepas ni, tuan-tuan, menteri-menteri dia semua sibuk lah. Bila sibuk, habis lah. Baik, saya nak tutup kisah ini dengan apa jadi kepada menteri-menteri ini. Adakah mereka beriman kepada Nabi Musa? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab mereka telah disibukkan dengan projek nak membina bangunan tinggi. Jadi lepas tu mereka tak ingat lagi hujah-hujah lelaki tadi. Ini kebijaksanaan Firaun di dalam menipu mereka supaya terus meninggalkan kebenaran. Sebab itu, oleh kerana Firaun ni bijak, maka Nabi Musa juga kena bijak. Jadi bayangkan orang jahat bijak, orang baik tak bijak, kalah orang baik. Kan? Jadi tuan-tuan, saya nak tutup kisah ni sekadar itu aja. Akhirnya menteri-menteri tersebut tidak beriman dan mereka sama-sama mengejar Firaun, mengejar Nabi Musa, sehingga Nabi Musa nak dibunuh. Nabi Musa masuk dalam laut, selamat sampai ke tepi sana. Mereka masuk dengan Firaun, menteri-menteri masuk dengan Firaun pergi kejar Nabi Musa sampai di tengah laut. Air itu bercantum. Firaun dengan menteri-menteri dia semua mati lemas dalam laut tersebut. Jadi adakah Allah Ta'ala ni zalim tenggelamkan Firaun dekat dalam laut tu? Tak, Allah Ta'ala tak zalim. Sebab apa? Sebab Allah kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak pernah buat zalim ke orang, kata Allah. Kalau kami nak tenggelamkan Firaun dalam laut, sebelum kami tenggelam, kami sudah hantar Musa. Kami sudah hantar pendakwah untuk terang kepada dia benda sebenar. Tapi oleh kerana dia tak nak dengar, baru kami hancurkan. Allah Ta'ala tak pernah buat zalim kepada sesiapa. Mesti dia akan hantar pendakwah untuk terangkan perkara sebenar. Itu sajalah tuan-tuan kuliah kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita. Sama-sama tuan-tuan, kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segera ujian COVID-19 ini yang sedang melanda kita pada hari ini, gelombang yang ketiga ni. Ya, insya-Allah ada kebaikan yang kita tak tahu di mana. Mungkin kebaikan dia lepas ni kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin doa kita tu mungkin belum banyak kot. Ya, sebab kita tengok musim-musim Covid ni, bila Covid dah kurang, orang dah kurang berdoa dah. Itu. Jadi sekarang ni kita kuatkan balik doa kita. Malam ni jangan lupa tuan-tuan, pukul 4 pagi kita dah bangun dah. Kita bimbang. Allah Ta'ala hairan tengok kita. Aku hantar Covid pun orang tak sedar juga. Itu. Aku hantar Covid, orang tak bangun malam juga. Aku hantar Covid, orang bergaduh juga sama-sama sendiri. Aku hantar Covid, ramai juga yang tak tutup aurat. Allah heran tengok kita. Agaknya itu sebabnya dia hantar Covid gelombang yang ketiga ni. Nak tengok kita kembali ke tidak kembali kepada Allah. Ya, jadi jangan main-main dengan gertakan Allah ini. Ini Allah gertak kita ni. Ya. Jadi sebab itu yang kurang sembahyang, banyakkan sembahyang kita. Yang kurang baca Quran musim Covid ni, banyakkan baca Quran kita. Yang kurang berzikir, gandakan zikir kita. Yang bergaduh adik-beradik, cepat-cepat telefon, berdamailah cepat sebelum Allah Ta'ala turunkan Covid gelombang keempat kelima yang akan datang. Lagi teruk kita kena nanti. Semua ini berlaku disebabkan tangan-tangan kita sendiri, dosa-dosa kita. Kita beristighfar banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik Covid ini atas dasar kasih sayang dia kepada kita semua. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayahmu seperti mana Kau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mentarimu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah dengan kasih sayangmu,
Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandangan kemarahan-Mu ya Allah. Walaupun kami banyak melakukan dosa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Di atas segala kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tarik semula COVID ini ya Allah. COVID ini makhluk yang Kau cipta untuk mengajar kami ya Allah. Ya Allah, kasihani kami ya Allah. Kasihani anak-anak kecil kami ya Allah. Kasihani orang-orang tua kami ya Allah. Kasihanilah pesakit-pesakit kami ya Allah. Kasihanilah doktor-doktor kami ya Allah. Mereka sudah letih ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.